dan 10 pun tak buat lagi. So saya akan buat yang 9 lah. Okey. Sekejap ya, sekejap ya. Okey, soalan 9. Okey ke? Boleh ke kalau saya teruskan dengan soalan 9? Sekejap charger saya, bateri saya nak habis pula ni. Okey. Sekejap, sekejap. Sebelum dia off, saya charge dulu. Okey. So soalan 9 ni, sebelum tu ada yang WhatsApp saya tanya, Madam apa beza Lagrange dengan ekstrimum biasa? Dua-dua nak cari sama juga sebenarnya, minimum maksimum kan? Okey. Beza dia beri dalam persamaan. Bila kita baca persamaan contoh nombor 9 lah, compare dengan yang tadi tu. Kalau tadi dia tak ada kita panggil satu persamaan yang lain. Okay, satu persamaan yang lain. So kalau Lagrange ni, sebab dia biasa jarang lah dia cakap lah guna Lagrange ataupun guna ekstrimum. Jarang. Cuma dia bagi tahu minimum maksimum tu sama je. Kalau awak baca kan awak dah buat, kita dah buat soalan tutur nombor sorry bukan tutur nombor 7. Lecture juga, saya tak ingat. Sekejap ya. Ya Allah, terlajak pula. Sekejap. Okey. Kat tutur kita tu, kita dah buat. Kita dah buat belum ekstrimum Dah kan? Dah kat bawah ni. Okey, kalau tengok Tengok soalan nombor 6 ni. Awak comparekan dengan nombor 9 tadi. Saya nak tunjuk dua-dua saya. Okey, awak buka nombor 9, saya buka nombor 6. Cuba tengok apa perbezaan dia. Untuk soalan nombor 6 ni, dia kata apa? A factory produce bla bla bla. Macam sama macam tadi. Cuma beza dia kat sini dia bagi R dan dia bagi revenue dan bagi cost. Yang dia nak adalah terus maximum profit. Dia tak cakap total apa? Total sale dia berapa ke. Dia tak cerita benda-benda lain. Dia terus direct. Comparekan dengan soalan yang tadi, nombor 9 tadi. Okay, cuba kalau kita baca kita baca. Apa beza dia dengan nombor 6 tadi. Okay, dia kata example 9 ni, dia kata Mr. Ideal okay, produce batik lah. Batik apa? Batik shirt dengan t-shirt. Okay, dia kata ada X batik shirt ni tadi dan Y batik t-shirt. Sekarang dia kata demand function. Okay, permintaan ni dia kata kalau batik ni, ini fungsi dia. Kalau t-shirt, ini fungsi dia. Kalau kita baca lagi, ada lagi ayat lain ni. Dia kata the total monthly cost, dia bagi cost pula. Okay, ada cost. Alright, next dia kata apa? Mr. I decide that the production of this type of batik shirt should be restrict to a total of exactly. Perasan tak ni? Dia ada perkataan lain pula. Okay, dia ada perkataan lain pula. Kalau macam tadi dia direct je. Perasan tak? Tadi kan dia bagi cost, revenue. Lepas tu dia suruh cari je maximum profit. Tapi kalau guna Lagrange ni, dia akan bagi benda lain. Dia bagi info lain. Okay. So dia kata under this condition, maksudnya dia ada syarat. Syarat dia mesti total production tersebut exactly mesti 230. Dia kata macam tu. So macam mana kita nak buat kalau dia dah restrict macam tu? Okay. Apa yang dia nak? So lupa. Under this condition, how many unit? Okay, so dia nak berapa nilai X dengan nilai Y tu kan? Berapa unit, how many unit of each type of batik per month to maximize
monthly profit. Okay, maximize profit. Dia masih lagi nak maximize profit tetapi dia dah bagi syarat. Syarat dia mesti adalah total exactly-nya 230 unit je. Total batik dengan t-shirt tu tadi mesti 230. Tapi kalau kita tengok soalan ekstrimum tadi, dia ada bagi syarat tak? Dia ada bagi tak syarat? Apa-apa syarat? Tak ada. Tak ada. Boleh nampak tak beza dia kalau dalam exam ni ya? Risau juga ni. Sebab biasanya tak tahulah, saya rasa tak pernah ada kot by using Lagrange, tak adalah. Kan, by using extremum tak ada. Awak sendiri kena bezakan bila masa nak guna extremum, bila masa nak guna Lagrange. Okay, and then dia kata what price? So dia nak price pula. Okay, so macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana nak jawab soalan ni? Okay, so mula-mula ingatlah dalam Lagrange dia ada step dia kan. You all pun dah tengok dah hari tu. Mesti ada step dia, iaitu step dia mestilah dia nak cari ni fx kita ni. Di mana fx kita ni mesti ada satu fungsi yang dia tambahkan dengan satu syarat dia. G ni macam syarat lah, senang cerita. G ni macam syarat dia lah. Kan, apa condition dia tu. Yang kalau soalan tadi tu yang total tu tadi mesti sama dengan 230 tu tadi. Alright. Lepas dapat fungsi, lepas tu kita step yang samalah fx, fy, cuma dalam Lagrange dia ada satu lagi iaitu lambda. Lambda ni kan, dia ada lambda. That's why kita kena cari juga perbezaan kali pertama untuk lambda tersebut. And then kita buat equal to 0. Buatlah persamaan serentak. Selepas itu, okay, persamaan serentak untuk kita dapatkan nilai berapa bilangan x, y dan lambda tersebut. Okay. Next, lepas tu sebenarnya sama je kan step dia. Sama je. Cuma bezanya dia dengan ekstrimum, ekstrimum dia akan ada d-test. Tetapi perbezaan dekat Lagrange, dia tak ada t-test. Kita dah dapat point tu, kita terus kata. Sebab soalan tu biasa mesti dia cakap maksimum atau minimum terus. So kita ambil sahaja nilai x, y, z kita tadi, ataupun kalau kat sini dia tulis a, b, c lah. A, b lambda lah. So kita dah dapat nilai tu, terus dia substitute ke dalam value yang dia nak. Apa-apa yang dia nak lah. Nah. Okay. Tu je, dia tak ada ditest. Yang pastinya kita punya function kita kena tambahkan dengan lambda dan syarat kita yang didarabkan dengan syarat. Itu je beza dia. Susah dia dekat situ. Salah yang tu habis. Lagrange ni dia senang. Dia tak ada beza banyak-banyak kali. Beza sekali je. Yang susahnya persamaan mula-mula tu kena betul. Salah persamaan yang tu salah lah awak punya ni. Okay, sekejap ya. Pening pula saya tengok ke kanan ke kiri. Okay. Alright. Okay. So apa fungsi kita Apa kita punya fungsi x, y dan lambda kita? Apa yang dia nak? Dia kata apa? Maximize apa? Maximize? Hello? Saya cakap seorang je ke ni? Dia nak maximize apa tadi ni? Fungsi yang kita nak cari tu. Profit. Fx kita tu. Profit. Okay. So ingat lagi lah profit tu apa? Profit mesti sama Revenue dengan tolak cost. revenue tolak cost. Ada tak revenue kita? Ada tak revenue kita? Tak ada kan? So kena ingat pula revenue adalah sama dengan ingat tak revenue sama dengan bilangan unit kita darabkan dengan price kan? Darabkan dengan price kita. Okay, barulah tolakkan dengan cost tu tadi. Alright, cuma sekarang bukan satulah, dia akan ada dua. Sekejap saya buat kat sebelah sini lah ya. Revenue adalah X darabkan dengan price dia.
ataupun unit dia tu kita darabkan dengan price, dapatlah revenue kita berapa. Okay, so kita cari dululah revenue untuk batik t-shirt tu dengan shirt. So kita kena darabkan revenue untuk batik adalah kita ambil RX je lah sebab yang tu dia dah pisahkan terus tu X dengan Y. So RX kita akan dapat X kita darabkan dengan 300 tolak 0.25 X. Revenue untuk Y pula kita akan dapat Y darabkan dengan 240 tolak 0.375 Y. Okay. So dapatlah revenue ni tadi berapa? Ataupun senang cerita, revenue untuk kedua-dua ni kita kena tambahkan. Okay. Dua ni, revenue dua-dua ni kita pluskan supaya kita dapat profit secara keseluruhan. Bukan terhadap X sahaja tapi terhadap Y. So saya masukkan sekali boleh? Profit untuk XY ni dan lambda lah. Sebab kita akan dapat dua. Iaitu revenue kita. So kita tambahkan kedua-dua ni tadi. Tambah Y. 240 tolak 0.375Y. Saya tolakkan dengan kos. Kos saya tadi dia dah bagi satu je kan? Memang dalam tu XY dah. So kita terus je dapat. Tolakkan dengan kos. Kos kita tadi adalah 180. Ya Allah, besar ni. Asyik salah je ni. 180 X tambah 140 Y tambah 0.25 X Y tambah 500. Okey ke setakat ni? Okey. Okay, madam. Oh, salah. Apa yang kita tak ada lagi? Betul lah. Baru kita punya profit kan? Belum fungsi kita tadi. Dah pening dah madam. Kenapa pula ada lambda ni? Ini baru profit. Okey. Dia dah pening dah madam. Okey. Tu baru profit. Dan syarat untuk profit ni tadi ni kita tak buat lagi ni. Total exactly ni. Total exactly. Bila total je dia mesti X tambah Y sama dengan 230. Okay. So GXY kita adalah berapa tadi? X tambah Y sama dengan 230 ataupun X tambah Y tolak 230. Okey ke? Boleh tak? Okay. Okey. Barulah Boleh. kita dapat fungsi secara keseluruhan. Ya? Okey. Alamak, sekejap ya anak saya call pula. Telefon pula. Anak kat asrama telefon lah pula. Minta maaf ya. Okey. Itu profit tadi and then itu condition dia ataupun syarat dia tadi. Okey, barulah kita boleh dapatkan dia punya fungsi. Alright. So fungsi kita tadi mestilah profit tadi kita tambahkan dengan lambda G kan. Profit tadi kita buat pi tambah lambda GX tadi. Okey, panjang ni. Saya nak darab terus ke atau saya salin dulu? Saya nak darab dulu ke saya nak salin dulu? Hello, saya nak darab dulu ke saya salin dulu ya? Mana awak mudah? Salin dulu. Salin dulu. Okey, saya salin dululah.
Okay, 300 tolak 0.25x tambah y 240 tolak 0.375y tolak 180x tambah 140y tambah 0.25xy tambah 500. Allah. Okay, tambahkan pula dengan lambda didarabkan dengan gx. So, x tambah y tolak 230. Okay. Barulah saya boleh ringkaskan Saya expand dan ingatlah macam yang hari tu bila kita expand dan kita susun terus kan. Kita susun terus. Mana yang x, y dia kan. Saya expand ni sambil saya susun terus. Okay, 300x. Ada lagi tak x? X kuasa 2. Yang ni y. Tolak 100. Lama sekejap ya. Semua dah terjadi macam tu. Okay, 300x. Tak apa, saya darab dulu lah. 0.25 x kuasa 2 tambah 240y tolak 0.375 y kuasa 2. Okey, tu yang pertama Saya dah expand. Saya tolakkan dengan 180x. So, saya letak pada 180. Pada x ni 180. Nak senang, kita pisahkanlah setiap satu supaya awak nampak apa yang sama, apa yang tak sama ya. Okey, lagi negatif 140y. Okey, lagi tolak xy. Xy tak ada, so kita letak sebelah. Tolak 500 pun tak ada, so tolak 500. Okey ke? Untuk yang kedua? Tadi Okey. okey Okey. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. So 1, 2, bawah dia yang ketiga lah. Sorry. Okey, lepas tu tambah lambda xy, tambah lambda x, tambah lambda y. Sorry, silap. Y. Tambah lambda y. Tolak 230 tak hujung ni lah sebab dia jadi constant yang sama. Okey? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Okey. Boleh, madam. Alhamdulillah. Alamak, dah tak muat rupanya. Dah tak muat. Sekejap. Okey, sekejap ya. Paper style. Okey. So, saya terpaksa buat kat sebelah dah lah. Saya buat kat sini. So, sama dengan kena buat kat bawah dulu. Buat kat bawah dulu lah, senang. Pening dah aku. Kejap ya. Tak apa, kertas awak besar lagi kan? Saya punya ni dah saya terpaksa bawa ke sebelah lah. Sekejap ya. Mujulah benda lah ni boleh dibawa ke sana kemari ha. Ni kenapa pula dia jadi besar sangat ni? Dia lari-lari 140y Kenapa dia lari tadi Ya Allah. Tertarik-tarik jadi lain pula dah. 140y. Okey. Ni 230. Tak maaf lah ya. Dia duk lari pula. Kita angkut-angkut dia lari pula. Alright, so sama juga dengan ya Allah, duduk sengit gitu. Biarlah ya. So 300 tolak 180. Berapa? Alamak, mana kalkulator saya? 120 betul? 120 Betul, betul. 120. Okey. Betul. 120x saya tambah dengan lambda x. Ataupun nak buat sekali harum pun boleh. 120 tambah lambda dalam kurungan x. Ikutlah. Mana-mana. Sama je. Okey. Lepas tu tolak 0.25x kuasa 2
240 tolak 140 100. Betul? 100Y. Betul. 100Y tambah lambda Y tolak 0.37. Subhanallah. 75 Y kuasa 2 tolak 0.25 XY tolak 500 tolak 230 lambda. Gitu. Okey. Dah, inilah kita punya fungsi ni tadi. Alamak. Dah. So, barulah kita boleh buat step yang seterusnya. Tu saya cakap tadi, susahnya pada Lagrange sebab kita kena cari fungsi ni betul-betul. Fungsi ni tersalah, habislah salah lah. Habis salah semua. Okey, habis salah semua. Tu je susah dia. Tapi kita tak susah nak bezakan sebab beza kali pertama je semua. Okey. So saya bezakan kali pertama terhadap X. So saya highlightkan lah yang X saja. 120X, X, X, XY. Okey, tu je yang ada. So dia akan jadi 120 tambah lambda tolak alamak 0.25 kali 2 0.50. 0.25 darab 2. Alamak, mana kalkulator saya hilang lah. 0.5 ke 0.5 0.5. Okey, 0.5 0.5. X tolak 0.25 Y. Okey, betul. Okey, next. Beza pula terhadap Y. Terhadap Y. So Y. Okey. So kita akan dapat 100 tambah lambda tolak 0.375 kali 2. Pening dah aku. 2, 10, 0.75. 0.75. 0.75. Okey, Y. Tolak 0.25 X. Okey, dah ke? Dah, okey. Kita beza pula terhadap lambda. Ambil lambda pula. Mana yang ada lambda? Lambda. Pun lambda hujung ni. Alright. Ada lagi tak yang ada lambda? Tak ada. Lambda Y. Lambda Y. Okey, lambda Y. Dah 3 je kan? Sebab dia tadi X tambah Y. Kan? Tolak 230. So 3 tu je lah. So kita akan dapat X tambah Y tolak 230. Betul Betul. Okey. Betul, madam. So tu baru beza kali pertama. Kita nak kena buat persamaan serentak. So kita equal to 0. Kita equal to 0. Ini persamaan pertama, persamaan kedua dan persamaan ketiga. Alright. So kalau ikutkan dekat sini, kita boleh matikan lambda dulu kan? Supaya nanti persamaan 1 dan 2 tu tak ada lambda dah. Persamaan 3 cantik dah, tak ada lambda. So kita ambil persamaan pertama ni, kita matikan lambda. 1 dan 2 ni kita matikan lambda. Alright. So nak buat apa? Lambda nak tolak lambda ke lambda nak tambah lambda supaya hilang lambda? Tolak. Okay, so kita tolak lah. So 1 tolakkan dengan persamaan kedua. So 120 tolak 100, 20. Lambda tolak habis. Alamak, kena tekankan kalkulator kat saya lah. Saya ada negatif 0.5. Saya tolak sekali lagi dengan negatif 0.25. Tolak jadi tambah 0.5. Negatif 0.25 ke? Betul, madam. Okay. So negatif 0.25x. And then yang terakhir barulah saya ada Y pula. Saya tolakkan negatif 0.5. Saya tolak lagi sekali 0.75.
So tambah jadi 0.5, betul ke? Betul, Madam. Betul Okey, sama dengan kosong lah. Alright, so ini jadi persamaan 4. So nak cantik saya suka salin dulu balik dengan ikut kedudukan yang sama. Ini persamaan 3 Saya suka susun Sebab zaman saya tak ada kalkulator. Saya kena congak. Jadi saya kena susun dia supaya saya senang nak congak. Okay. So sekarang kita ada dah sama macam tu tetapi setiap fungsi tu berbeza-beza. Untuk X satu negatif 0.25 satu. Satu lagi 0.5 satu lagi 1. So saya nak samakan. Awak nak buat yang mana? Nak hilangkan X atau nak hilangkan Y dulu? Senang. Kalau saya buat persamaan 4, saya bahagi dengan negatif 0.25. 0.5 bahagi, nanti jadi cantik tak nombor? Saya tak ada kalkulator lah. Saya tahu mana kalkulator saya. Macam mana saya nak mudah? Saya nak kena bahagi ke saya nak kena darab? Darab. So 4 bahagi 0.25. Bahagi cantik, Madam. Bahagi cantik Okey. Yang itu awak punya ilmu sikit lah. Kalau saya nak senang saya bahagi dengan 0.25. Kenapa saya bahagi dengan 0.5? Sebab saya nak samakan ni. Saya nak supaya persamaan 4 ni, X dia ni, depan ni semua ni jadi 1. Allah, termasuk pula negatif tu. Yang ini saya nak jadi 1. Saya nak bagi sama kat bawah. Supaya jadi 1. Macam tu. Allah. Tebal pula ni dah kenapa ni? That's why saya bahagi dengan 0.5. So saya ambil 4. Sama 4 saya bahagi dengan 0.25. So 20 bagi 0.25 dapat 80. Negatif 0.25 bahagi 0.5 dapat negatif 1. 0.5 bahagi 0.25 2. Kosong. Kosong bahagi apa-apa pun dapat kosong lah kan? Okay, so sekarang dah sama dah kan? Dan Allah, dah jadi sama kan X dengan X? So bila dah sama, saya bolehlah nak tambah tolak supaya saya hilangkan X tu tadi. Okay, saya ada tambah dan tolak. Kalau saya nak jadikan kosong, X, saya kena apa? Saya kena buat operasi apa kat tengah ni supaya saya dapat kosong? Tolak ke tambah? Saya buat tolak, satu lagi saya buat tambah. Mana satu jadi kosong? Tambah. Okay, yang ni tambah Bermaksud saya kena buat persamaan ketiga ni tadi. Saya padamlah. So persamaan ketiga ni tadi sebenarnya saya kena tambahkan dengan persamaan ke-5. So negatif 230 tambah 80. Tambah. Kena tambah ni, tambah. Semua satu ni tambah. Okey. Ya Allah. Saya nak tekan sama dengan, saya bagi ni pula. Okey, so negatif 150. Ya Allah, subhanallah. Mulut 150, tulis 150. Okey, lepas tu X tolak X habis. Y tambah 2Y tambah 3Y sama dengan kosong. So Y sama dengan 150 bahagi 3, 50. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Lepas tu gantilah balik dalam persamaan mana-mana supaya kita dapat Y tu. So saya nak masuk, bukan mana-mana, maksudnya 4, 3, 5 supaya kita dapat X dia. Okey, saya masuk dalam mana nak cantik persamaan 3 lah Saya masukkan dalam persamaan 3. So negatif 230 tambahkan dengan X tambahkan dengan 50 sama dengan kosong. So saya dapat X sama dengan
280 ke? Bila medium malah kata kalkulator. Berapa? Betul 280? Betul tak ni? Salah? 190. Berapa ni? 180. 180. 180. Suka hati medium je. Okey, 180. So sekarang dah dapat X dengan Y. Tapi kita kena carilah juga lambda. Okey? Sebab dalam persamaan kita tadi ada lambda. Kan? So kita kena masukkan lambda juga. Lambda kita kena ambil 1 ataupun 2 sebab yang tu je ada lambda. So saya ambil persamaan 1 lah. So persamaan 1. Saya ada 120 tambah lambda. Saya tolak 0.5 darab 180. Saya tolak 0.25 darabkan dengan Y 50 sama dengan 0. Okey. So lambda tadi akan dapat, ceritakan. Tak percaya dah dengan diri sendiri. Tolak 0.25 darabkan dengan 50. Dapat berapa? 17.5 ke? Medium. Okey, dapat 17.5 Medium. Okey, so dapatlah tadi point kita tadi ataupun nilai X kita 180 dengan bilangan Y tadi adalah 50. Dan lambda kita 17.5. Okey, tu baru point yang kita dapat tadi kan? Sekejap ya. So point ni tadi dia dah bagi tahu dah dia adalah maximize. Okey. Dia dah kata dah maximize. So tak payah cari-carilah. Memang maximize lah jawapan dia. Okey, maximize. So yang how many unit tadi dah terjawab. Alright, dah terjawab. So sekarang dia nak price. Negatif ke medium? Apa yang negatif? Sorry, apa yang negatif? Negatif Lambda. Lambda negatif nampak tak medium pun tak bawa Lambda betul-betul. tu medium. Oh, negatif. Okey, negatif. Negatif. Betul. Bawa ke sebelah dapat negatif lah. Okey. Terima kasih. Okey. So negatif, apa tadi saya tanya? Apa soalan dia lagi tadi? What is the price? Okey, dia nak price dia pula. Maximize. Ini dah maximize dah ni. Soalan Lagrange, dia dah bagi tahu dah. Kalau maximize lah. Allah dia maximize tak betul lah. Okey, dah maximize dah sebenarnya. Maximize profit. Dengan bilangan dia adalah X unit. 180. Shirt tadi 180. T-shirt tadi 50. Lambda tu biasa constant. Benda lain lah. Yang dia tak nak pun. Okey. Next soalan tadi. Apa? Price. Okay, price Minta maaf self-service pula. Okay, nak price pula. Berapa price? Macam mana kita nak kira price tadi? Mana price kita tadi? Mana? Duk mana? Mana price kita tadi? Ni. Price kita yang asal tadi. Ni kan? Demand function tu maksudnya price function kita lah. Ni lah tadi. So kena kira balik berapa price dia untuk shirt tu tadi berapa dan sebagainya. Kejap saya kena salin balik. So price untuk shirt untuk X tadi B macam mana saya nak buat saya nak copy boleh tak? Tak medium. Sorry. Cuba cari berapa price dia. Berapa price dia? RM250. Okey, untuk shirt. Untuk t-shirt? Untuk t-shirt dah dapat? RM221.25. Alhamdulillah. So itulah nilai-nilai kita tadi kan? Okey. So tak ada X tadi lah. Tersalin dengan ni sekali. Tak ada yang ni. Okey. So dapat gantikanlah tadi BX. Sorry.
Ni apa? T-shirt TY. Tak ingat dah saya. So gantikan B 180 berapa dengan T 50 berapa. Macam tu. So berapa tadi? Tak dengar dah. Boleh ulang balik tak? Berapa price dia? Price untuk shirt dengan bilangan unit dia 180 dapat? 255. Kalau t-shirt pula dengan bilangan unit dia 50? RM221.25. 25 sen. Itulah profit yang paling banyak kita boleh dapat dengan harga 180 baju tadi dan t-shirt dia 50. Okey? Boleh? Lagrange ni senang tapi susahnya nak cari persamaan. Dah dapat persamaan, senang. Beza dia senang, nak cari balik senang, nak susahnya cari persamaan je. Tu je. Okey. Boleh? Ambil kau 2.45 dah rupanya. Satu soalan je. So saya harap bolehlah buat ya. Bolehlah try soalan lain. Yang dalam tutor pun dah ada dah kan Lagrange punya soalan tu. Try lah jawab. Jangan tak jawab. Lagrange tu yang mana? Ni. Soalan 6. 6 tu Lagrange. 6 ni Lagrange. 8 dan 9 pun Lagrange. Okey. Boleh? Boleh try Boleh, madam. Boleh. Okey. Boleh. Minggu depan kita akan masuk bab baru, bab 2 iaitu integration. So dah habis dah bab 1. Dah selesai. Kita orang target seminggu satu tajuk untuk 3 minggu pertama. Selepas cuti nanti sebab kalau cuti lagi sekali, lepas cuti kita akan masuk seminggu 2 bab habis. Nampak tak? Kejam tak madam? Kejam tak? Itulah kan viral pula TikTok kan. Siapa dah nama? Alamak tengah record. Okeylah. Saya off record sekejap. Saya